Sebaliknya, sebagaimana sedikitnya iman itu ada di dalam hati ahli tauhid itu, maka tidak kekal ia di dalam neraka itu, bahkan keluar ia kemudian daripada azab kadar dosanya. Mana dia masuk neraka, dia kena seksa walaupun ada sekecil biji sawi sekalipun tauhid dalam diri dia. Dia percaya Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad tu Rasulullah, ada sikit tu ya pun tak apalah. Di akhirat esok masuk neraka, memang kena masuk neraka, tapi tak kekal selamanya. Berbeza dengan orang ahli syirki, iaitu orang yang syirik, musyrikin, mereka ni akan diseksa selamanya. Baik. Maka tidak kekal ia dalam neraka itu, bahkan keluar ia kemudian daripada azab kadar dosanya. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Hisham yakhruju minan nar wa qala Syu'bah akhriju minan nar. Akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu sya'iratan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Hisham. Kata Hisham maknanya seorang rawi hadis ini. Ada dua orang rawi hadis ini. Hisham kata, Nabi kata, yang pertama Nabi kata keluar daripada neraka. Dan riwayat yang satu lagi daripada Syu'bah, riwayat hadis ini juga, dia kata telah berfirman Tuhan kepada malaikat-malaikatnya, keluarkan oleh sekalian kamu daripada neraka itu akan siapa yang mengucap ia tiada Tuhan yang mustahak disembah dan dipertuhankan melainkan Allah, padahal ada di dalam hati seorang itu daripada kebajikan, yakni imannya hanyalah boleh barang kadar timbang sebiji syair. Syair ni makna apa? Gandum. Biji lah, biji dia. Walaupun iman dia tu kalau pergi timbang tu takak besar biji gandum kan. Allahu Akbar, kecil lah. Kecil semua. Tapi Nabi kata, Allah perintah pada malaikat bawa keluar siapa yang ada dalam neraka tu, yang ada dalam hati dia, walaupun kalau pergi timbang iman yang dalam hati dia takak besar gandum saja. Dia beriman, kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bawa keluar daripada neraka. Kemudian kata Nabi lagi kemudian, akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbi minal khair ma yazinu burra. Kemudian kata Nabi SAW, wa qala Syu'bah ma yazinu darra burra. Dan keluarkan oleh sekalian kamu, hai malaikat-malaikatku, kata Allah, daripada neraka itu akan siapa yang mengucap ia tiada Tuhan melainkan Allah dalam hatinya sedikit daripada keimanan, kebajikan, yakni iman, walaupun kadar barangnya boleh ditimbang sekadar biji gandum. Maknanya biji rin tadi kecil, ada lagi hak lebih kecil gandum pun timbang-timbang besar lebih kurang tu juga, walaupun ada besar tu dalam hati dia beriman, dia akan dikeluarkan daripada neraka. Kemudian kata Nabi lagi dalam hari ini, akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair zarra wa qala Syu'bah ma yadinu zarra ma yadinu dhurratan mukhaffafah. Dan keluarkan oleh sekalian kamu, hai malaikat-malaikat aku, daripada neraka itu akan siapa yang mengucap dia akan tiada Tuhan yang patut disembah dan dipertuhankan melainkan Allah, padahalnya adalah di dalam hati orang itu sekadar kebajikan, yakni imannya itu sekadar satu zarrah, yakni habuk yang melayang. Habuk pun Allah kira. Takak beriman sikit-sikit lah.
Percaya ada Allah Ta'ala ada? Ya. Percaya Allah Ta'ala Tuhan? Ya. Entah tak Nabi Muhammad tu Nabi Muhammad? Ya. Jom mayang? Tak dapat saya aku. Kalau lagu tu beriman. Dekat besar aku hak melayang tu pun Allah timbang, Allah tengok ada iman. Bila ada iman, Allah keluarkan daripada neraka. Maknanya apa tuan-tuan? Kesimpulan dia ialah kalau ada iman dalam hati, dia tetap akan keluar daripada neraka. Cuma na'udzubillah, kita tak mau pergi singgah sat. Kan? Kita tak mau masuk neraka walaupun sat tak maulah. Ya Allah, kita duk ngaji lah ni, ilmu-ilmu ni. Banyaklah hati kita duk tengok ni neraka macam mana, makanan dia macam mana, minuman dia macam mana, malaikat dia macam mana, rantai dia macam mana seksa dia. Sebab kita dah baca lah. Nak pergi singgah juga, pelik sungguh. Kan? Kita tak mau singgah langsung. Kan? Dengar pun tak mau. Dia akhirat esok tak mau dengar pengumuman. Neraka bunyi tuan-tuan, jauh. Sejauh-jauhnya pun kita boleh dengar panggilan neraka. Tak mau dengar langsung. Nak masuk syurga ya. No? Padahal dalam hati dia hanya ada iman sebesar habuk yang melayang. Dan kata Syu'bah, kadar barang yang boleh ditimbang itu sekadar biji gandum juga. Dan hal keadaan zarah dibaca dengan tidak tasydid zarah. Zurah. Dia kata zurah, bukan zarah. Zurah maknanya habuk yang melayang. Kata Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah dan Abi Sa'id Al-Khudri, dan juga daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Ada riwayat dari Sayyidina Jabir, Sayyidina Abi Sa'id dan juga Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu ajma'in, dan katanya bermula ini hadis hasan lagi sahih. Maka kita dipegang. Masalah ingatkan Tuhan satu kebajikan yang besar pahala. Zikir kepada Allah itu satu kebajikan amal yang besar. Sesungguhnya ingat akan Tuhan itu yakni hadir dalam hati. Apa dia yang dikatakan zikir Allah ni? Zikrullah. Ingat Allah ni macam mana? Yakni hadir dalam hati menyebutkan kebesarannya. Main dalam hati rasa apa? Dia bukan zikir ni tak semestinya subhanallah walhamdulillah. Tak semestinya tu. Bila kita duduk jalan-jalan ni tuan-tuan, tengok-tengok tu kat langit warna-warni. Subhanallah, ya Allah, ya Allah, indahnya. Zikrullah juga. Nah, bila kita tengok ni benda yang pelik, fenomena yang pelik, ya Allah. Kan? Kadang-kadang kan, tak boleh kita jumpa lah orang pandai buat apa-apa kan. Ada orang pandai melukis, dia tengok muka kita sekali lah, kita masuk konsep, dia duduk kat depan pintu tu. Kita pun lalu ada kata, oh pandai melukis no. Sayang no, pandai melukis. Tak faham melukis no. Apa nak masuk dalam. Dia tengok muka kita sekali cang lah. Pelak-pelak tengok, muka kita dia siap jual lah. Kan, dia cok dia lukis-lukis, siap muka kita. Elok sebiji macam muka kita. Kan? Kita tengok, ya Allah, kan? Tu pun ingat Allah, kebesaran Allah. Merasai kebesaran Allah. Kita tengok accident pun kita rasa, kita ingat Allah. Tengok hujan pun ingat Allah. Tengok apa pun ingat Allah. Itu makna zikrullah, mengingati Allah. Yang menyebutkan hati dalam hati menyebutkan kebesaran Allah dan maha sucinya daripada kekurangan. Allah ni tak kurang sikit pun. Maha kaya Allah Ta'ala. Kita tengok panas-panas, tiba-tiba hujan. Subhanallah, maha kaya Allah Ta'ala. Kan? Maha kaya Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita baru sebut, duk cerbur-cerbur ni kalau hujan bagus no. Tutup hujan. Subhanallah. Kan? Makna tu kita merasai kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukup ketinggiannya dan kekuasaannya dan sebagainya. Maka sekalian itu boleh pula disebut dengan lidah yang dikatakan akan dia zikrullah. Sebut dengan lidah itu juga dipanggil dengan zikrullah. Ingat hadir Allah dalam hati pun zikrullah. Sebut dengan lidah pun
zikrullah. Maka ingat dan menyebut Tuhan itu ada macam-macam sebutnya, seperti yang tersebut dalam kitab zikir. Maka zikir itu ada orang yang membanyak-banyakkan dengan macam-macam zikir. Macam-macam orang ikut zikir masing-masing. Kan? Nak zikir banyak mana? Boleh zikir, tak ada masalah. Ada orang kata bidah. Kan? Ni depan dia pandai-pandai dia buat tahlil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada hak jenis peli kita mana? Oh, peli kita. Kan? Dia kata bid'ah. La ilaha illallah, zikir la ilaha illallah ni bid'ah. Dia kata tak boleh, Tuhan marah. Kan? Sebab apa tak boleh? Pasal kita menentukan bilangan. Kan? Nabi mana ada tentukan bilangan zikir la ilaha illallah ni, ada tak Nabi tentu? Sahabat ke apa ada. Kita ni boleh. Dia kata menentukan bilangan ni bid'ah. Maka sebenarnya tak jadi bid'ah pun, kan? Sebab kita ada dalil juga, kita berpegang dengan Allah Ta'ala kata apa? Wazkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyaknya. Mana sebanyaknya tu berapa? 1000. Bagi kita 1000 tu banyak. Bagi orang lain 1000 tak banyak, 10,000. Kan? Ikutlah banyak mana nak zikir. Tak ada bid'ah apa? Tak bid'ah tu tak zikir. Kan? Yang tak zikir tu lah bid'ah. Ni zikir pun bid'ah susah. Kan? Pandai-pandai dia kata bid'ah. Kesian kat dia, no? Ada juga yang jenis macam tu. Tak apalah, biar pergi kat dalam dia tak mau zikir, nampak macam mana? Kan? Baik, maka zikir itu ada orang yang membanyak-banyakkan dengan macam-macam zikirnya. Dan ada yang membanyak-banyakkan zikir dengan tidak macam-macam. Ada orang dia banyak zikir dengan macam-macam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Macam-macam. Ada orang jenis zikir banyak tapi tak macam-macam. Satu lah. Subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikut hak mana dia sedar. Kan? Dia satu lah, macam malaikat. Kan? Malaikat kalau Ta'ala cipta suruh tasbih. Subhanallah, 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 sampai kiamat. Kan? Kita ni tu yang ada yang zikir macam-macam, ada yang zikir satu saja, macam-macam jenis orang zikir. Tak apa, tak ada masalah. Yang masalah kalau tak mau zikir. Dan ada yang membanyak-banyakkan zikir dengan tidak macam-macam, kan? Dan ada yang berzikir itu sedikit saja. Ada juga jenis zikir sikit-sikit lah. Kan? Sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Habis mayang kan? 3 kali istighfar, gila. Pergi mana? Tengok bola. Tak ada nampak lagi. Zikirlah banyak sikit. Maka kata Syekh kita ini, maka tentulah orang yang banyak berzikir itulah yang banyak dapat pahala daripada sisi Tuhan. Mestilah orang banyak berzikir banyak pahala dia. Yang kita tak banyak zikir mestilah sikit pahalanya. Sebenarnya kita nak rasa nak berzikir banyak ni, kita kena rasa macam ni. Bila kita nak berzikir ni, kita kena ingat bahawa Allah yang menggerakkan hati kita nak ingat Allah. Bila kita zikir, berzikir itu maknanya Allah ingatkan kita. Sebenarnya bila kita zikir, Allah ingatkan kita. Sebab itulah Allah campur dalam hati kita nak teringat kat dia. Itu lagu tu sebenarnya. Yang kita boleh buat amal ibadat tu pasal Tuhan yang izin, Tuhan yang campur rasa nak buat amal ibadat. Kalau tak ada, kalau Tuhan banyak dah tak, dia pergi kat amal, memang pun nak kena, memang teruk lah. Tak ada amal ibadat je. Tapi kalau kita ni Tuhan sayang, hang ni aku nak bagi rapat lagi ni, nak bagi dekat lagi ni. Tuhan bagi pada kita keinginan untuk berzikir. Saya saja duduk buat kereta pun zikir saja. Semua berzikir. Maknanya Allah sedang mengingati kita. Dan kita juga mengingati Allah, membolehkan kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita zikir pada Allah Taala di khalayak ramai, Allah akan sebut nama kita di khalayak yang lebih baik. Di depan malaikat, para malaikat sebut nama kita, kan?
Kita ada zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duduk dalam ramai-ramai ni. Ramai mana kita duduk buat majlis ni tuan-tuan, pakai berzikir semua, kalau baca hizib apa semua ni, ramai-ramai duduk baca ni. Allah sebut nama kita di khalayak yang lebih ramai dan lebih baik, iaitu di khalayak para malaikat. Allah sebut Zainab, Halimah, Sami'un. Allah sebut nama kita. Kan? Ustaz Zaki. Allah Ta'ala sebut nama kita ni. Tengok wahai malaikat sekalian, tengok hamba aku tu, tengok Aminah, tengok dia berzikir. Kan? Tu hamba cuba tengok pula tu Mak Su'ud, tengok dia berzikir. Kan? Cuba tengok tu Rosalinda berzikir. Kan? Ni hak baru ni, Muhammad Ismail Taker. Bisa dengar tak? Hak kaki WWE. WWE kan WWF? WWF tu hak wrestling tu. Undertaker. Undertaker masuk Islam dah. Undertaker hak dulu yang 24 orang tu masuk Islam dah. Nama dia Muhammad Ismail. Muhammad Ismail Taker. Ada dekat Taker lah. Dulu ni kalau saya tengok Undertaker masa budak-budak dulu lah, dengan kadang-kadang mata dia suka pakai kontak lens, mata halu ibu takut macam setan tu. Walaupun tak bisa tengok setan. Enggak kata api lah dia setan kan. Kita tengok takut ni. Dia suka pakai kontak lens mata kecil tu. Takut. Dengan muka ganas tu, kalau pergi 24 orang tu tampak tajam lembu. Lah ni Tuhan bagi hidayah masuk Islam, subhanallah. Kan? Kita tak tahu tuan siapa yang Tuhan nak bagi masuk Islam ni. Kan? Mudah-mudahan lah. Orang yang macam-macam keadaan ni juga kita tak, betul kita tak boleh hina orang. Kan? Kita tengok dia jahat dia, kita tak tahu. Sebab Allah kira khawatim. Allah kira hak penutup. Menutup tu macam mana? Kan? Lak dia macam mana? Penghujung dia macam mana? Kan? Mudah-mudahan kita ni minta Tuhan kekal lah. Kita kekal ibadat, kekal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan yang sedikit zikir itu tidak banyak dapat pahala, tetapi sebagaimana sedikit pun zikir itu ada berkebajikan. Ada juga kebajikan dia, ada berkebajikan juga. Walaupun tak banyak, ada juga Tuhan nak bagi balas. Kalau sikit pun Tuhan nak bagi balas, apatah lagi kalau zikir banyak. Dan dapat balasan yang disukai sebagaimana sebut dalam hadis, seperti yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Anasin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, akhriju minan nar man zakarani yawman aw khafani fi maqamin. Diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, telah berfirman Allah Taala kepada para malaikat, keluarkanlah orang oleh sekalian kamu akan siapa yang beriman dan ingatkan aku pada suatu hari. Siapa yang pernah zikir kepada aku sehari ya, dia pernah teringat aku sekali ya. Malaikat ambil kutip tengok siapa yang pernah berzikir pada aku sehari ya. Maknanya tuan-tuan sepanjang hidup tak pernah berzikir sehari ya. Bila takbir raya, kan? Allahu Akbar, Allah. Ustaz dengan takbir dia orang kubur teriak. Orang kubur tuan-tuan, dia tak teriak hari kita takbir. Kalau dia tu tuan-tuan beriman, dia seronok, dia tak teringat dunia, apa nak raya tu tak ada apa. Pasal dalam kubur tu rawdatun min riyadil jannah, taman-taman syurga, lagi best. Tak ada pasal aku nak teringat apa raya, apa pergi gampang lah. Pergi orang tu kan. Tapi kalau kena hak tu dalam kubur tu orang jahat, tuan-tuan kena siksa, dia bukan dengar kita takbir raya, dia tiap hari dia teriak. Pasal dia kena siksa tiap hari. Kan? Ni mana kata jangan takbir lah raya ni, sebelum raya nanti ahli kubur teriak. Kan? Tak ada masalah apa. Takbir dia. Takbir ni Allahu Akbar. Zikir kita faham ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh jenuh teriak ahli kubur. Kan? Tak ada masalah. Dah ustaz ni takbir raya. Pasal apa? Takbir raya Melayu mendayu-dayu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu takbir ayam ni. Kita tengok Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maklum tidak? Ni takbir mana ni? Tak pernah dengar ni, 70 tahun dah hidup. Mai tok Arab tak balik kampung. Ngaduk soh depan. Mai duk jalan, puk kena dapat kadang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh dia tak tahu. Ini tekak apa ni oh. Kan bukan tekak. Arab memang takbir lagu tu. Arab kalau dengar kita takbir, dia kata kita duk nasyid. Apa depa ni duk nasyid sedih dengar eh. Allahu Akbar. Mari. Habis tak takbir raya macam mana? Dia orang betul lah. Dan lagi kita takbir pelik-pelik orang marah. Nah, dia marah apa? Ustaz takbir tu cengih sana. Dah lah kau cengih, takbir pun cengih, semua cengih. Tak bagi kau apa tahu. Dengar. Firman Allah Ta'ala pada mereka, keluarkan oleh sekalian kamu akan siapa yang beriman dan ingatkan aku pada suatu hari. No? Atau dia biasa takut akan daku dalam satu hari, dalam mana tempat mana-mana tempat, kerana ingat akan kebesaran Tuhan dan kekuasaan dia. Sekali-sekala tuan-tuan ditimbul dalam hati, no? Nak timbul rasa ni bila tuan-tuan? Masa orang mati. Sebab tu Nabi suruh mencari kubur dan mengikuti orang mati. Bukan ikut orang mati tu. Tak, maknanya mengiringi orang mati itu, bawa ke jenazah ke kubur, bawa jenazah pergi sembahyang, bawa jenazah pergi kubur, supaya buat insaf. Bila kita tengok tuan-tuan banyak duduk dalam kubur, kita pun nenek saya lah ya Allah Tuhan, lah ni boleh tidur dalam rumah kita, dalam bilik ada aircon kan. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, ruang tamu pun buat aircon. Silap boleh esok ni tengah buang ayam pun panas, buat aircon tengoklah zaman kan, punya teruk kita ni. Mati esok ni tuan-tuan, duduk dalam kubur. Dah dah lepas bagi 3 helai kain putih tu, panas dah, tutup dengan bongkar. Duduk dalam kubur pula, panas dah tuan-tuan, duduk dalam kubur. Macam mana nak duduk dalam kubur tu? Allah, bila kita tengok tu, insya tak jawab. Aku pun tak mati ke? Aku pun tak mati ke? Kan? Pasal tu. Bila tengok orang mati tuan-tuan, dia tak menguat. Kita ni tuan-tuan, kan, kalau orang kacau kita menguat, marahlah juga kan. Orang mati tu, pergi buat apa keadaan tu? Pergi palat day, tahu palat day? Pergi buat star, ambil apa buat tadi dia. Dia tak nak bangkit orang mati. Pergi ambil daun ke apa ke semua apa, sembilu, kan sembilu apa? Semalu ke apa orang kan. Baby tu kuat telinga dah. Tak ada bangkit kalau bangkit kita dah lagi. Kan? Mana ya subhanallah tuan-tuan. Macam tu bila kita tengok Allah esok orang lah angkat kita, mandikan kita, basuh kita, mandi kita, kapan kita. Allah sedihnya saat tu. No? Tapi kalau orang yang beriman, dia duduk kisah tu. Tak kisah, dia kata cepat. Kalau orang mati ni, kalau dia beriman, dia tak, masa dia nak mati tu dia tengok lah, tu dia syurga. Masa nak mati tu dia masa duduk nazak tu, Tuhan buka lah, ni tempat hang, tengok elok. Hui seronok tuan. Mati tu kalau boleh bercakap, dia bercakap, nyampak duk temu apa, cepat lagi kan. Kalau betul kan lari kita. Dia akan, dalam hadis ada Nabi kata, kalau orang tu beriman, dia akan kata cepat, segerakan. Sebab nak masuk syurga, tak sabar-sabar. Tapi kalau dia tu mati orang jahat, dah tengok neraka lagi, hamba nak bawa pergi mana ni? Siapa tak dengar kan?
Barulah Allahu Akbar. No? Jadi tuan-tuan yang Allah Ta'ala, kalau kita ingatlah, kalau kita ingat pada kematian ni, barulah kita akan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, bermulanya hadis hasan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya kira cukup sekadar itu dulu. Dia ada masa lagi, boleh kita pergi cari wilayah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi kesempatan pada hari ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri minal aidin wal faidin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadat kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan kepada kita ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta ampun maaf kalau adalah sepanjang kita kenal ni tuan-tuan dan sekalian, ada kekasaran bahasa ataupun suara tinggi ataupun suara keras ataupun suara tak sedap kan, ataupun cakap lebih kurang dan sebagainya. Saya minta ampun dan maaf. Sebab kata orang tadi kosong kan, kosong tu tak apa kan, jangan saya tujuh buruk. Tahu saya tujuh kan, itu Brazil kita tiba tinggal saya tujuh Allah siang dia buat biar kita kosong mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan juga keampunan kepada kita di akhir Ramadan ini, insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Farid. Insya-Allah kelas kita di Balik Negong ni insya-Allah akan bermula semula pada 8 hari bulan 8 insya-Allah. Mana minggu hadapan cuti dan datang semula seminggu kemudian insya-Allah. Adapun kelas esok masih ada lagi insya-Allah bersama dengan Fadil Ustaz Zulkifli Zainal di Masjid Bandar Baru. Bagi semua kelas-kelas paksi akan bermula 8 hari bulan insya-Allah. Mana kita cuma cuti 1 minggu saja. Melainkan orang ada cuti hari ni, dia bersedia 2 minggu. Jadi insya-Allah harap dapat kita hadir semula nanti pada 8 hari bulan 8 di Paksi Panipung, dan besok insya-Allah bulan yang terakhir bagi siapa ada kelapangan insya-Allah mudah-mudahan dapat menghadirkan diri insya-Allah. Baik, dan depan ni ada tabung untuk penggunaan Ma'had An-Najah Ar-Rabbaniyah insya-Allah di Panipung ni insya-Allah. Siapa yang sudi nak menyumbang, marhaban bikum dan jazakumullah khairan katsiran. Di pusat untuk baca doa. Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhama al-malaikati al-muqarrabin wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.